Tok Bilal tu dia hanya sempat sebut asyhadu alla ilaha illallah, senyap. Jadi orang penduduk sekitar tu macam pelik Ustaz, sekerak jalan je azan sampai habis Dia orang ada yang pergi surau tu, tengok-tengok dah terbaring dah tepi mikrofon. Dia rebah dan meninggal di situ juga. Mulia mati dalam keadaan menyebut asyhadu alla ilaha illallah. Hebat. Khatib yang sedang menyampaikan khutbah di masjid di Kedah masa tu pun sama juga. Saya tak pasti ada dalam YouTube Kedah, tapi dia di saat dia sebut itulah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam yang berbahagia ini di Masjid Sayyidina Osman Ibn Affan, Bandar Tun Razak. Terima kasih banyak saya ucapkan pada seluruh pihak pengurusan masjid, para alim ulama, asatizah, ustaz-ustazah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, adik-adik, anak-anak muslimin muslimat, juga penonton-penonton, pelayar-pelayar sekalian. Semoga semuanya dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah, malam ini akan kita bincangkan satu tajuk bersempena dengan sambutan, tak kiralah tahun Masihi ataupun tahun Hijrah, asalkan masuk sahaja hari baru, maka itu merupakan satu kesyukuran yang patut sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah atas nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Iza amsaita iza sabahta fala tantaziril masa. Kalau kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu sangka kamu akan hidup sampai petang. Wa iza amsaita fala tantaziris sabah. Dan kalau engkau berada pada waktu petang, janganlah engkau menyangka engkau akan sempat hidup sampai pagi esok. Artinya tak kira masuk tahun baru ke, hari baru ke, setiap helaan nafas yang Allah masih pinjamkan pada kita ini
patut disyukuri. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuknya adalah tentang meraih keberkatan umur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hidup kita ini sering kita tertanya-tanya, siapakah manusia yang paling bagus? Semestinya lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam kalangan kita ini banyak dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan manusia yang paling bagus itu adalah khairukum li ahlihi. Kata Nabi, manusia yang paling bagus itu adalah yang paling bagus layanan terhadap keluarganya. Banyak hadis-hadis yang Nabi sebut tentang siapa manusia yang paling bagus. Cuma pernah satu ketika Nabi ditanya tentang soalan, ayyun nasi khairun? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang bagus? Manusia yang baik itu siapa? Kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi SAW, manusia yang bagus itu adalah yang paling panjang umurnya. Maknanya dalam dewan solat masjid kita malam ini, siapa yang paling panjang umur kat sini? Umur paling senior dalam ni. 80 ada sini, 80. Ada. 90 ada. Oh, simpan dah. Simpan dah. 80 ada ya. Saya ingat paling-paling senior pun 80. 90 ada. Tapi dia punya 90 pun tak macam kita lah. Banyak baring, banyak wire keluar masuk dah. Banyak. Ada 90 yang cergah-cergah lagi ada. Tapi sangat sedikit, sangat sedikit. Nabi sebut manusia yang bagus adalah yang umurnya panjang. Tapi sekejap, jangan riak lagi. Tengok aku, banyak umur. Masuk dalam grup WhatsApp. Nabi sebut dah aku paling bagus. Sabar. Belum apa-apa, riak kan meninggal sekejap lagi. Nanti dulu. Nabi ada sambungan. Nabi kata manusia yang bagus itu adalah yang panjang umurnya dan dia ada dan. Tunggu dulu, tak dan. Dan yang sepanjang umurnya itu yang 70, yang 80, yang 60, yang masuk tahun ni 63, 54 itu diisi dengan amal-amal soleh. Itulah yang bagus. Kemudian ditanya lagi, ya Rasul, ayun nasi syarrun? Manusia yang paling buruk sekali siapa ya Rasulullah? Jawab Nabi, man tala umruhu. Juga Nabi kata yang paling buruk yang umur paling panjang. Sudah. Tu kata jangan riak lagi, nanti dulu. Yang paling panjang umur dan sepanjang umurnya itu memang hidupnya tak senonoh, jahat, zalim dengan orang, khianat, tabur pasir dalam periuk nasi orang, melaga-laga ke orang. Pendek kata, baik awak meninggal sajalah. Hidup menyusah ke orang. Selagi dia hidup sampai orang kiri kanan tidur tak lena. Kalau kena COVID stage 4, orang berdoa. Bukan berdoa moga cepat sembuh. Cepat jalanlah kalau boleh. Macam tu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Sebab itu dalam hidup kita ini, yang kita nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah, kalau boleh kita berdoa nak supaya umur panjang. Tapi bukan setakat umur tu panjang, tapi umur yang panjang itu dengan keberkatan, barakah, berkat. Mungkin ada orang tanya, Ustaz, saya pernah dengar satu perkataan namanya usia, satu lagi umur. Ada beza ke umur sama usia? Kalau dari segi bahasa, sikit-sikit ada beza lah. Ada yang mengatakan usia itu adalah kiraan, nombor. Maknanya sekarang tuan-tuan ada yang mungkin 36, 38, 46, 47, 52, 68. Itu nombor. Katanya itu usia. Yang dikatakan umur itu apa? Umur. Ain, mim, ra. Umur. Umur itu apa? Umur itu adalah pengisian sepanjang nombor itu. Pengisian. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kalimah umur. Macam pernah dengar aja. Ada.
Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang mengimarahkan rumah-rumah Allah, tu kan orang beriman. Umur maknanya imarah, maknanya orang yang dari sudut umur itu adalah orang yang memanfaatkan usia dia. Kadang-kadang tuan-tuan pernah dengar kan, meninggal tu muda. Meninggal kadang umur, kalau tuan-tuan tengok ulama-ulama dulu pun banyak meninggal muda, 40-an meninggal, 40-an dah meninggal. Ada yang lewat 30-an meninggal dah. Dia orang baik-baik macam tu, dia tak panjang sangat umur dia, banyak macam tu. Soleh, memang orang soleh ni. Tapi bila kita tengok balik, walaupun umur dia 40, 38, 36 meninggal, tengok dia punya track record macam hidup dah lama. Saya ambil contohlah sahabat saya, Allah yarham, Al-Fadil Ustaz Murtada. Dia kemalangan dengan Ustaz Wadi Anwar. Dia orang naik kereta apa, MPV ke apa, balik daripada Indonesia masa tu. Dan dalam perjalanan balik itu, dia orang kemalangan. Ustaz Wadi Anwar memang serius lah, agak kritikal dia punya kecederaan dalam kemalangan itu. Namun Ustaz Murtada meninggal dunia. Ustaz Murtada tu umur dia dengan saya lebih kurang. Anak-anak dia pun punya umur, anak dia pun lebih kurang umur anak-anak saya. Baya-baya anak saya juga, muda lagi. Bukanlah saya nak cakap saya ni muda, tapi lebih kurang. Ustaz Murtada ni muda, 30-an. Masa dia meninggal tu awal 30-an. Tuan-tuan bayang masa dia meninggal tu mungkin tak ramai orang. Dia banyak ceramah sekitar utara, dia banyak belah utara, Penang, Kedah, Perak. Tetapi masa dia meninggal tu heboh satu Malaysia bercakap tentang dia. Siapa ni? Orang tahu dia penceramah, tapi siapa lagi dia ini? Apa dia buat? Rupa-rupanya ketika dia meninggal itu dalam usaha sedang pembinaan masjid, pembinaan kompleks tahfiz. Banyak dia punya jasa-jasa dia baru terbongkar. Bayangkan umur baru 30-an, cara perjuangan hidup macam orang umur 60. Maaf, ada orang umur 60, apa sumbangan pun tak ada. Tolong petikkan suis masjid pun tak pernah. Tolong bentangkan tikar, tak pernah. Tak ada. Ngutuk ada. Tu imam baca ina atau ina, kutuk AJK tak buat kerja. Oh banyak. Ni cerita ni planet Namek, bukan bumi. Bumi ni semua sini, orang sini bagus-bagus semua. Bayangkanlah tuan-tuan, orang muda, tapi itu maksud saya. Maknanya bukan soal umur yang panjang. Pengisian sepanjang umur itu yang lebih penting. Sebab kita ini nak dibanding dengan umat dulu-dulu, memanglah sedikit pasal tekilan sikitlah. Nabi SAW menyebutkan a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Nabi kata umur umat aku ini antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuzu zalika, dan sangat sikit sangat yang melewati garis 70. Ada yang lebih 70, 80, 90, 100 pun ada. Tapi Nabi kata sangat sikit yang umur lebih, nak sampai 100 tu pun tak banyak dah, tak banyak. Ada satu kajian dalam dunia ini, ni Guinness World Book of Record lah. Dalam dunia kita ini umur paling panjang direkodkan orang Perancis, perempuan. Umur dia masa dia meninggal 122 tahun 164 hari. Nama dia Jean Calment. Dia lahir tahun 1875, meninggal 1997. Umur dia berapa? 122 tahun. Itu pun saya tak sure lah dia register bila. Tak tahu kot lewat sikit ke apa, daftar dah bertahun beranak baru nak daftar nama, tak tahulah. 122 tahun. Lelaki ada umur panjang-panjang, orang Jepun. Dia umur dia 116 tahun. Lahir 1897, meninggal 2013. Tapi ialah tuan-tuan, umur kalau panjang-panjang sangat pun nak buat apa? Saja je lah tanya tuan-tuan. Dia bercita-cita untuk umur panjang boleh, tapi jangan jadi macam satu puak yang Allah sebut dalam Quran.
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ila akhiril ayat. Allah Ta'ala sebut ada manusia dia memang beria-ia sangat, seronok sangat kalau boleh umur dia nak panjang sungguh-sungguh. Kalau boleh dia nak umur sampai 1000 tahun. Ada manusia yang nak hidup sampai 1000 tahun. Tuan-tuan lah, kalau keluar borang permohonan lah, tak tahulah online ke apps ke apa kan, berapakah umur yang anda inginkan? Ataupun anda ingin mati bila? Tuan-tuan kalau boleh nak umur berapa lama? Tuan-tuan berapa? Tak ni saja, memang takkan, tapi saja sembang-sembang. Kalau boleh berapa? 300 tahun. 70 pun jalan bengkok, lagi mau 300. Mumia jadinya. Allah sebut ni surah Al-Baqarah ayat 96. Orang-orang kafir dia punya nak sangat hidup, kalau boleh dia nak 1000 tahun. 1000 tahun kau nak buat apa? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, sambung. Alhamdulillah, maknanya generasi nasyid-nasyid ni ada lagi lah. Sebab baru ni saya tak tahu lagu mana pula datang, malam masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa. Pula dah, habislah, tenggelamlah. Ingat, jadi umur ni saya kira bukan soal nakkan nombor tu banyak, yang penting barakah, berkat. Sahabat Nabi SAW nama Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu an pernah menyebutkan, sebab mungkin ada orang kadang dia rasa agak terkilan loh, kita ni ustaz kenapa umur kita tak macam umat dulu-dulu kan? Ada cerita dia. Kata Ka'ab Al-Ahbar, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Muhammad ni kita semua. Maknanya ada benda yang umat dulu tak dapat, kita dapat. Ada kelebihan. Apa antaranya? Innahu khalaqahu du'afa hatta la takabbara. Dijadikan umat Muhammad ini rata-rata kebanyakannya lemah, tak berapa kuat nak banding umat dulu-dulu. Sungguh umat dulu-dulu memang kuat. Piramid semua dia bina, mana ada kren zaman tu, berapa tan sebiji batu bata piramid tu sendiri yang kat. Umat sekarang memang lemah. Dengar ceramah, penceramah baru bagi salam, lena, lemah. Lembek lah, menguap. Mujur pakai mask. Saya tak tahu dia menguap ke tak. Dia orang kalau pakai mask senang nak tahu, dia mata dia kecil, tak gelap, menguap tu je. Yang gelap kan tutup mata sikit tu. Kita ni memang umat lemah. Jangankan kata umat orang lain apa, kita ni duduk sebelah orang bersin-bersin, esok lusa kita pula beringuh pula, berair kat hidung. Senang sangat dijangkiti. Paling-paling tak pakai gelang pink tu je lah. Na'udzubillah, dulu-dulu musim PKP hari tu. Kita ni memang umat lemah sungguh. Itu yang masa apa, ingat tak? Kan masa Nabi Musa alaihi salam cadang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika Nabi mendapat perintah 50 waktu solat, ingat kan? Atas cadangan Nabi Musa mintalah pada Allah Ta'ala fas'aluhu takhfif, minta diskaun daripada 50 tu, kuranglah lagi. Pasal kata Nabi Musa, kau punya umat memang lemah. Aku punya umat aku ni Bani Israel ni badan sadar-sadar. Dia orang kan dulu kerja dengan Firaun, orang suruhan Firaun, memang kuat kerja di ladang kebun. Itu pun pemalas semayang. Kau punya umat dalam badan kecil, lemah pula tu, semayang okey tak tahulah. Itu yang minta kurang lagi tu. Sebab Nabi Musa dah tahu kita punya umat dah memang lemah pun. Satu. Yang kedua, kata Ka'ab Al-Ahbar, kita punya umat ini adalah khalaqahum sigharan fi anfusihim hatta takuna mu'anatan wa ta'am wa syarab wa siyab. Kita ini adalah umat yang dijadikan rendang-rendang, kecil-kecil, sedang-sedang saja. Habis umat dulu-dulu besar sangat ke? Ya, umat dulu besar.
Berapa besar umat dulu-dulu ini? Pernah orang tanya Nabi SAW tentang apakah saiz ahli syurga. Ahli syurga punya saiz sebesar apa? Ahli syurga saiz dia nanti adalah setinggi Nabi Adam. Tinggi mana? Situna zira'an fis sama, 60 hasta. 60 hasta. Memang tinggi ya, berapa tingkat bangunan tu? 60 hasta. Jadi bayangkanlah, kalaulah kita juga, umat kita ini setinggi Nabi Adam. Dia kalau manusia tu dah tinggi, confirm besar. Jadi apa akan jadi? Apa akan jadi tuan-tuan? Itu yang kelebihannya. Dijadikan kau umat yang rendang-rendang kecil-kecil agar jimat makan, jimat minum, jimat pakaian. Kalau dah tinggi besar-besar, lepas tu pula nak tempah kain buat baju raya, anak 8, maaf, asnah pula tu. Macam mana? Besar ini pun nasi 2 pinggan. Itu kalau masjid buat jamuan ke apa, tapau ke apa kan, seorang ambil sebungkus ya. Mana sebungkus? Kau nak tak? Tanya orang lain kau nak tak? Yang ini pun belum makan, lagi mau tanya yang itu. Badan kecil makan banyak. Bayangkan kalau 60 hasta. Berapa banyak dia makan? Kari pap orang dah cakap seorang sebiji. Poket baju Melayu kan 3. 1, 2, 3. Tengah sembahyang isyak bergolek jatuh masa rokok. Mujurlah kecil-kecil ni. Ni pun makan banyak. Jadi nampak hikmah dia. Dan dijadikan umat Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Apakah hikmah di sebalik umur pendek-pendek? Iaitulah agar tidak banyak melakukan dosa. Dosa. Umat dulu memang panjang umur, ratus-ratus tahun. Dia sebab itu umat dulu dia ikut dia punya nabi. Kan? Nabi Nuh alaihi salam. Dia punya berdakwah umur dia saja 950 tahun. Lepas daripada banjir itu tersadai bahtera dekat Bukit Al-Jud itu kan lagi 40 tahun hidup. 950 tambah lagi 40 berapa? Tak dekat 1000 umur. Jadi umat dia pun ikut Nabi. Kita dah Nabi kita 60 lebih. Umat dia pun lingkungan itulah, sekitar kita itu. Tak apa tuan-tuan, umur tak panjang sangat pun tak apa. Dia kalau panjang sangat pun banyak susah juga kadang. Salah satunya kerajaan pun pening bayar pencen. 200 tahun tak mati lagi. Makan pencen lama daripada servis. Macam mana? Baik meninggal orang tua ni. Payah. Ataupun anak cucu duk tunggu bila nak pecah geran. Tanah kecil ya, tapi ada 7 nama. Ni orang tua ni tak mati lagi. Duk tunggu bila nak meninggal orang tua. Nampak batuk daripada semalam lah. Tanda-tanda dah ada tapi tak meninggal lagi pula. Tapi ini satu peringatan ya. Macam tuan-tuan yang biasa tengok orang yang terlantar sakit. Yang terlantar sakit lama lah, yang terlantar sakit lama ni. Biasanya kadang-kadang orang yang sakit terlantar lama-lama ni, dia mungkin akan timbul dalam hati perasaan dia kecewa, ataupun dia dah mula rasa macam putus harap dengan hidup, betul? Atau mungkin bukan setakat dia, yang menjaga dia pun dah mula rasa letih dah. Anak yang jaga pun sampai habis cuti. Kadang tu yang jaga orang sakit, yang jaga tu pula jatuh sakit sekejap lagi. Tidur tak menentu, betul tak? Jadi orang yang terlantar sakit lama ni, lama, kos rawatan kena bayar. Nak suruh meninggal pun bukan kerja kita. Nak dibunuh jangan. Jadi macam mana nak buat? Boleh atau tidak si pesakit itu minta pada Allah agar dia dimatikan? Macam mana tuan? Boleh tak? Boleh tak dia minta pada ya Allah matikanlah aku ya Allah? Boleh tak? Pasal saya ingat tuan-tuan pun kalau pergi ziarah orang sakit, biasanya mulut orang yang dah lama sangat ni akan keluarlah ayat-ayat tu kan. Aku ni aku mati je, mati. Kita pula kan jaga hati, jangan cakap macam tu. Pada hati eloklah. 6 kali melawat dah ni tak mati je. Kena marah dengan guard bawah tu. Habis masa dah ni.
Sebenarnya boleh atau tidak minta pada Allah untuk dimatikan? Boleh, dengan syarat. Syaratnya apa? Ada bahasa doa dia. Bukan boleh minta macam tu, tak boleh. Dia ada doa dia. Doa dia macam mana? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Amin. Oh, nak amin tak berani ya. Pasal ni doa minta mati ni. Jangan ustaz. Jangan ustaz. Banyak benda tak baiklah raya lu ustaz. Baju raya baru tempah ni, takkan meninggal dah nanti lu. Mau baju raya kapan pula nanti? Maksud doa itu apa dia? Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu baik untukku, dan matikan aku jika mati itu baik untukku. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya kalau nak minta mati pada Allah pun dia ada bahasa dia. Bukan boleh minta ya Allah matikanlah aku, tamatkanlah riwayat aku ya Allah, puas dia hidupnya. Jangan macam tu dia ada bahasa dia. Itu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah namanya soal umur. Walau bagaimanapun, hari ini dapatlah kita menyaksikan bahawa berapa banyak manusia yang meninggal dunia pada ketika yang sangat tak dijangka-jangka. Meninggal tu secara tiba-tiba mengejut. Ingat, meninggal ataupun mati itu bukan syaratnya tua. Dalam alam haiwan pun kita dah faham sangat. Binatang sebagai contoh, arnab melompat sana cergah makan carrot, veggie lah, maknanya dia sihat, bukannya makan macam kita teh tarik roti canai semua tu. Double pula tu, sarang burung, sarang elang semua ada. Arnab walaupun dia cergah pun umur paling panjang seekor arnab 9 tahun. Kuda kuat berjoging, tak kiralah kuda Arab, kuda Parsi, kuda mana pun, kuda padi pun biasanya umur paling panjang 25 tahun. 25 tahun tu dah boleh ambil kabel SP dah tu, boleh dah ambil dah. 25 ingat 20 dia dah boleh ambil dah. 25 tahun tu dah paling senior dah tu, dah terbaring pakai spek hitam duduk buah pokok ah. Monyet paling panjang 40 tahun, paling panjang 40 tahun. Tu pun dah tak ekor dah tu, berjambang duduk kat tepi tong sampah itu. Itu semua yang saya cerita yang cergah-cergah, bukan panjang apa umur. Tapi tuan-tuan tengok yang namanya kura-kura. Dia punya berjalan lambat, hujung sana hujung sangat, minggu depan baru sampai. Tapi kura-kura umur dia 150 tahun, panjang umur dia. Jepun balik dah dia hidup Apa pelajaran boleh kita ambil? Jangan disangka yang cergas itu umurnya panjang, belum tentu. Kadang kita nampak orang masjid, pakcik-pakcik mana datang masjid kan, jalan macam kura-kura. Batuk daripada tempat ambil sembahyang. Kita dalam hati, pakcik ni kan lepas isyak meninggal ni pasal. Dia belum tentu. Yang muda-muda pun banyak sekarang ni dah meninggal dah. Meninggal banyak. Dia pula yang memujuk hati, dia kata apa? Takkan meninggal. Kita jogging, tengok jam. Oh ni jantung semua cantik. Makan pula makjun, makan pula vitamin segenggam, takkan mati. Jangan. Kau jangan macam tu. Dulu ada orang kampung saya kalau balik kampung ada seorang pakcik ni, dia Bilal, dia laungkan azan. Tiap-tiap kali kalau saya balik kampung, dia nampak saya, dia peluk saya sambil menangis. Nangis dia. Kan? Tahu sebab apa menangis? Pakcik ni dulu, dia ada kencing manis, pakcik ni. Jadi diabetes, kencing manis. Orang kencing manis ni memanglah dia jaga gula tu. Tapi sampai setahap dia terlalu jaga, sampai tak ada gula pun tak boleh juga, tak ada gula langsung. Dia jadi apa, hypo apa kan. Mata jadi putih. Zaman tu, zaman kampung. Bukannya tahu tengok mata putih, ayah saya lah. Panggil sepupu-sepupu semua, ambil Yasin. Ambil Yasin lah. Mata dah putih, ambil Yasin semua. Zaman tu, tak sempat panggil doktor ke apa. Ambil Yasin. Dalam ambil Yasin tu, ayah saya pun dia adalah sikit-sikit ilmu ni. Dia kata kalau kencing manis ada macam ni, kena letak gula-gula ke apa sikit, letak di lidah dia. Try letak, tapi Yasin baca, gula-gula letak juga. Letak. Baru dia okey. Baru okey. Dan dia hidup sampai hari ini.
Yang baca Yasin. Nah, termasuk ayah aku meninggal. Tapi tuan-tuan janganlah takut pula lepas ni. Oh, janganlah baca Yasin dulu. Bagi gula-gula dulu. Kan yang baca tu meninggal. Dah. Tu saya kata dia mati ni bukan syarat tua, bukan syarat sakit. Allah boleh ambil pada anytime saja, anytime, anyway, any place, itu je lah. Yang paling penting doa lah pada Allah, kita mendapat husnul khatimah. Cuma di kalangan orang-orang alim ni, kita ada satu benda lah. Ini saya belajar dengan guru saya, Ustaz Badli Shah aja. Dia kalau kita orang-orang alim ni, khususnya usia ataupun umur ini satu benda yang agak sensitif. Seeloknya kita kalau tak ada keperluan, tak perlulah sibuk-sibuk, nak kepo sangat, nak ambil tahu umur orang. Lagi-lagi orang tersebut adalah di kalangan orang-orang alim, tok-tok guru. Tak elok sibuklah tanya umur dia berapa. Yang biasanya pengerusi majlis lah nak tanya. Biasa kan dia nak baca biodata, ustaz ni nama penuh dia ini, dia sudah berumah tangga, anak berapa orang, bini nampak raya nak tambah seorang lagi ke apa. Dulu dia berpelajaran sini dan umurnya. Umur-umur ni tak. Ini pesan ulama lah, bukan kita cakap-cakap saja. Ulama pun berpesan berkait tentang soal umur, khususnya umur para alim-alim ulama ini. Pernah orang bertanya Imam Syafi'i tentang umur dia. Jawab dia, laisal minal muru'ati an yukhbirar rajul bisanati. Bukanlah satu adab yang bagus orang-orang yang sibuk nak bagi tahu orang akan umurnya. Tak berapa elok, tak berapa adab. Sama ada dia bagi tahu orang, tak ada pasal, tak tahu bagi tahu, saya umur 36. Apa pasal kau nak bagi tahu orang? Lagi-lagi dia tu pula orang alim. Dan kita pula tak payahlah duk sibuk nak ambil tahu umur orang alim tersebut. Bagi setengah orang, dia akan beranggapan, mengada-ngada pula tok-tok guru ni. Kita nak berkenalan dengan dia, takkan tak boleh kot. Mana tahu kot umur dia. Tak. Kata Imam Malik, kalau kita ni, yalah, diajar supaya adab dengan berguru ni, tu tanya umur. Sebab, aqbil ala sya'nika laisa minal muru'ati. Li'annahu in kana saghiran istahqiru wa in kana kabiran istahrimu. Kalau engkau tahu umur tok guru itu lebih muda daripada engkau akan anggap dia muda lagi. Allah bayar adik aku muda sangat. Banyak lagi kena belajar ni. Banyak lagi. Patut hadis baca salah baris. Muda belajar Mesir tak habis kot. Nampak tak? Bila tahu kata muda sangat. Loh, ustaz tu bayar nak sulung aku. Allah budak lagi. Ataupun kalau kita tahu yang dia tua daripada kita, Allah patutlah tua sangat. Fatwa tak kena zaman, nyanyuk. Boleh. Dia tua dah, dia tak kena zaman kita dah. Bukan zaman TikTok dah ustaz ni. Kita akan anggap dia punya cakap-cakap dia sudah tidak relevan. Dia ustaz-ustaz ni yang lebih eloknya memang nampak tua pun, nampak berusia. Ada tuan-tuan ustaz kita ni yang tuan-tuan kok-koklah saya saja duk pergi godek-godek cari-cari biodata Facebook dia pun mesti jumpa. Loh, muda lagi ustaz ni. Dia ustaz ni dia memang kena nampak tua, nampak matang. Dia kalau ustaz muda nanti tuan-tuan pun jadi keliru. Mana ustaz, mana Coldplay. Tu tuan-tuan risau nanti ni. Jadi biarlah nampak tua sikit ustaz-ustaz ni. Gitu, tak faham tak apalah, ya. Gitu. Tapi saya tak apa, saya cak ayamnya. Yang saya cakap ni ulama-ulama, orang yang jauh lebih alim. Cuma baru-baru ni viral lah satu video. Walaupun kes macam ini banyak sangat dah berlaku, tapi saya rasa elok untuk saya nak utarakan pada malam ini. Berlaku di Indonesia baru-baru ni, seorang imam meninggal dunia ketika mengimamkan solat apa? Subuh. Kes-kes orang meninggal ketika solat atau ketika sembahyang ini banyak sangat dah. Meninggal dunia ketika menyampaikan khutbah, meninggal dunia ketika berceramah, banyak. Meninggal di meja kuliah banyak. Penceramah yang meninggal di meja kuliah ni pun banyak dah. Tapi yang banyak lagi meninggal yang dengar ceramah lah. Tak sedar diri lagi tu. Dah lah, termasuklah. Saya pun berharap juga meninggal tengah ceramah pun saya harap juga moga-moga Allah perkenankan. Kan? Jadi dia sebenarnya tuan-tuan, ini orang panggil apa?
kematian. Masuk isyak dah. Lagi 3 minit. Okey. Rasa macam dah dah. Saya ni jet lag sikit, banyak negeri ceramah. Jadi tak tahu mana satu, kan bagi tahu lah nanti ya. Ada orang memang Allah Ta'ala pilih sebenarnya. Kadang-kadang tuan-tuan, yang meninggal-meninggal tu sebenarnya bukanlah orang-orang yang kita kata, maksud saya, bukanlah orang-orang yang memang kita anggap, oh dia ni memang, oh patutlah. Siapa tu? Oh hebat dia. Dia kan Asy-Syaikh As-Sahibul Fadil Al-Alama Al banyak sangat. Jadi dia meninggal pun malam Jumaat. Dia meninggal pun tengah sujud. Dia meninggal pun tengah baca Quran. Oh memanglah orang alim. Tapi kalau tuan-tuan perasan, kebanyakan berita-berita yang kita dengar belakang-belakang ni, kebanyakannya orang biasa-biasa. Pesara guru, kerani sekolah, hatta ada di kalangan artis yang dah berhijrah meninggal depan Kaabah. Dia bukannya pelik apa. Kami yang kebanyakan atau ustaz-ustaz mutawih pun tak mati depan Kaabah. Padahal ustaz-ustaz mutawih tu tiap-tiap bulan bawa jemaah. Tak mati pun depan Kaabah, mati Malaysia. Yang pergi tu pula baru first time pergi Mekah, mati depan Kaabah tengah berdoa. Allah, adakah ini kebetulan? Ketentuan Allah. Allah pilih. Jadi malam ini saya akan kongsikan sebentar lagi tuan-tuan, berdasarkan pendapat para ulama, sebenarnya apakah amalan-amalan mereka-mereka ini yang akhirnya mereka mendapat keberkatan umur, meninggal itu dia panggil kematian dicemburui ataupun memang husnul khatimah sungguhlah. Macam ada seorang tu di Shah Alam tu kan, dah lama rekod ni dah viral dululah. Dia azan di apa nama tu? Azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai asyhadu an la ilaha illallah, meninggal. Ni Tok Bilal ni harap panjang umur lah, insya-Allah ya. Jadi kita jangan ke mana-mana, sambung selepas ini ya. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih.
Allah Allah. Allah Rabb hazid wa ba'as maqam innaka la tukhlifu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kembali kita menyambung tajuk kita malam ini, iaitu berkaitan tentang meraih keberkatan umur. Dan saya mohon izin untuk menyambung sikit saja lagi perbincangan kita ini, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tadi saya sebutkan bahawa akhir-akhir zaman ini dapat kita menyaksikan banyaknya berlaku atau juga disebut sebagai mautul faja'ah. Apa makna mautul faja'ah? Mati secara tiba-tiba dalam pelbagai keadaan. Sama ada tengah beribadah, tengah bersukan di padang bola, macam-macamlah keadaan kita dengar berita. Tapi yang paling banyak sekali, pertama berkait dengan isu jantung, yang keduanya kemalangan. Ini pun kita sebut kategori mati secara tiba-tiba. Ya, malam walau dia tak ada sakit, tapi dia kerana mungkin keluar simpang mana apa, datang lori, datang entah daripada arah mana-mana pun boleh meninggal. Baru malam tadi aku duduk dengar ceramah, duduk sebelah dia. Patutlah penceramah buat lawak, dia tak gelak, tanda-tanda rupanya. Contoh, tuan-tuan. Jadi macam-macam berlaku. Tapi yang kita lebih takjubnya adalah kebanyakan mereka yang meninggal secara mengejut ini, dia punya suasana dia meninggal itu dalam keadaan yang sangat-sangat membuatkan kita rasa cemburu sangat. Kita pun teringin nak dapat keadaan meninggal seperti itu. Macam di Shah Alam tu yang saya sebut tu, Tok Bilal tu dia hanya sempat sebut asyhadu alla ilaha illallah, senyap. Jadi orang penduduk sekitar tu macam pelik lah. Pasal sekerak jalannya azan sampai habis lah. Dia orang ada yang pergi-pergi surau tu, tengok-tengok dah terbaring dah tepi mikrofon. Dia rebah dan meninggal di situ juga. Mulia, mati dalam keadaan menyebut asyhadu alla ilaha illallah. Hebat. Khatib yang sedang menyampaikan khutbah di masjid di Kedah masa tu pun sama juga. Saya tak pasti ada dalam YouTube Kedah, tapi dia di saat dia sebut itulah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam Islam. Jatuh tongkat tu dengan dia sekali meninggal atas mimbar. Masa tu Tuanku Sultan Kedah semua ada masa tu, ramai disaksikan. Penuh tuan-tuan. Bayangkan, itu memang kematian yang sangat mulia. Bayangkan, dia bertuah lah tuan-tuan. Orang meninggal macam tu memang bertuah. Lagi-lagi bertuahnya pula, dahlah dia meninggal dalam keadaan macam tu, disembahyangkan pula oleh ribuan orang. Dalam hadis Nabi sebut, mana-mana jenazah yang disembahyangkan oleh 40 orang, ada riwayat lain sebut 100 orang, maka jenazah tersebut berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu tuan-tuan, kalau nak sembahyang jenazah, kalau boleh biar meramaikan, sebab nanti memberikan kredit, peluang kepada jenazah tu nanti dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang yang meninggal tu jenis orang baik, tak payah sangat kita nak sibuk-sibuk nak viral-viral, tak payah. Orang meninggal ni, orang yang meninggal tu orang baik, automatik tuan-tuan, tak tahu entah ke mana-mana orang cepat je datang, macam Jumaat orang sembahyangkan dia. Mulia, kemuliaan, Allah angkat darjat. Jadi tuan-tuan, nanti bolehlah wasiatkan anak-anak semua, ni abah meninggal nanti ni, tolonglah ramaikan jenazah.
Ramaikan jemaah, ramaikan jenazah, ramaikan jemaah. Jenazah satu dah jadi. Yang ramai sangat. Ramaikan jemaah. Silap jemaah dengan jenazah dekat-dekat bunyi. Itu. Tapi ada orang tanya, dia kata ustaz, yang meninggal-meninggal tu kadang tu bukannya orang. Kalau setakat macam ustaz cakap tadi lah, Al-Fadil, Asy-Syaikh, As-Sahibul Fadilat Maulana itu. Ayolah, amalan pun banyak. Entah tiap-tiap malam duk minta husnul khatimah. Ini orang biasa-biasa ni, meninggal tapi dapat kelebihan tu apa cerita ni? Saya pun tak dapat nak jawab, melainkan saya pun ambil pendapat ulama saja. Kata para ulama, antaranya Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Kata beliau, arba'un turfa'ul abdu. Kata beliau, berkemungkinan. Dia kata berkemungkinan. Ada 4 perangai ataupun 4 perkara yang boleh turfa'ul abdu, mengangkat darjat seseorang walaupun dia itu adalah inqilla ilmuhu wa amaluhu. Ilmunya tak tinggi, amalan tak banyak, tapi darjat dia diangkat Allah. Saya ulang sekali, apa maksudnya? Ilmu tak tinggi, maknanya dia bukanlah asyikh apa, bukan. Dia bukannya tok guru penceramah, bukan. Ilmu tak tinggi, amalan tak banyak. Amalan pun biasa-biasa je. Lebih kurang kita kadang-kadang tu. Tapi macam mana dia boleh diangkat darjat? Apa contoh diangkat darjat? Hari kematian dia dipenuhi ramai orang. Macam Jumaat. Apa lagi? Meninggalnya pula malam Jumaat. Atau masa dia meninggal itu dia sedang baca Quran. Atau dia meninggal itu dalam keadaan bersujud. Atau dia meninggal di Mekah, atau dia meninggal tu dalam perjalanan untuk apa sajalah benda yang baik-baik. Tuan-tuan, hari ni kita tengok jenazah orang. Jenazah kita nanti dalam keadaan apa? Doalah pada Allah. Doalah pada Allah. Ya Allah, aku tahu aku ni hidup banyak naughty, banyak nakal. Tapi kalau boleh ya Allah, matikanlah aku dalam episod yang baik. Happy ending, cantik punya penutup. Mati di Mekah. Ni ada ni, tuan-tuan, ni ada ni, insya-Allah ni. Meninggal tengah sujud ni. Meninggal tengah baca Quran. Amin. Cantik oh. Ni mati tengah karaoke. Sumbang pula tu yang ni. Oh, tak apa, aku cinta padamu. Lepas tu senyap. Tadi orang sumpah, orang menyumpah, pising, tak sudah sumbang, mambang lagi. Ini kalau masuk ni, kalah pertandingan, kalah. Tak tahu senyap. Oh, mati, elok. Oh, dia punya rekod tak cantik. Rekod tak cantik. Tahu rekod tak cantik tu maksudnya apa? Mana tu lama tak nampak? Dia meninggal dah. Oh, meninggal. Dia meninggal macam mana? Tengah nyanyi. Allah, tengah karaoke. Dia rekod tak cantik. Dia walaupun bukan tuan-tuan lah, siapa-siapa pula hidup nakal-nakal pun, tapi kalau mati, dia mati tengah sujud. Dia bunyi tu lain sikit kan. Contoh meninggal dalam masjid, bagus tak? Tapi kalau tengah curi aircon, jadi kalau ikutkan bukanlah tempat, amalan. Jadi berbalik pada kata ulama tadi, apakah 4 perkara yang boleh mengangkat darjat seseorang yang mungkin dia ni masa hidup nobody but you lah. Dia bukanlah orang yang terkenal. Kalau dia ada Facebook pun follower tak ramai, tapi masa dia meninggal heboh satu Malaysia. Ataupun orang bercakap-cakap tentang kematian dia, berhari-hari orang duk bercakap pasal kematian dia tu. Bagusnya dia ni. Apalah agak amalan. 4 perkara itu adalah pertama, kata ulama ya. Pertama sekali kata Imam Junaid Al-Baghdadi adalah berkemungkinan jenazah itu ketika hayatnya, pertama, dia ini mungkin seorang yang tawaduk. Dia ni memang orang yang tawaduk. Apa makna tawaduk? Being humble. Orang jenis merendah diri. Wa ma tawadu'a illa rafa'ahu Allah. Kan Nabi sebut dalam hadis, tidaklah seseorang itu merendah diri, melainkan Allah akan mengangkat dia.
dia makin merendah, Allah meninggikan dia. Tapi orang yang sibuk nak meninggi, Allah akan merendahkan dia. Kadang tak tunggu mati pun, tengah dia menyombong pun kita meluat, kan merendah namanya tu. Tak tanya pun bagi tahu semua macam-macam sombong. Tapi tengok, orang-orang tawaduk ni memang Allah Taala bagilah kelebihan. Sebab itu saya pun nak cakap lebih-lebih pasal tawaduk ni pun, ini untuk pesan diri masing-masing lah. Cakap tawaduk senang, nak buat tu bukan mudah. Sebab itu ulama-ulama dulu ajar, penyakit orang baik-baik bila dia rasa dia baik. Orang baik-baik ni dia ada penyakit. Apa penyakit orang baik? Dia rasa dia baik. Ni datang masjid malam ni, bagus. Dengar ilmu, dengar tausiah, bagus. Tapi balik nanti singgah kedai tom yam lampu warna-warni tepi dalam member tengah duk tarik tom yam semua, makan lai cikang semua, char kway teow elok punya hirup semua. Dia tanya kita, mana? Dari mana? Dari syurga. Kau punya soalan pun bagus. Kau tak nampak dengan kopiah, dengan serban gajah duduk punya kau plekat lagi mau tanya. Ini, aku dengan korang ni aku rasa panas betul lah korang ni. Kau baru malam ni datang. Sembang, jangan macam tu. Dia setan ni. Bukan dia tu setan, maksud saya dia setan ni, dia kalau setakat orang-orang yang memang dia tak berapa kisah sangat. Geng kita kan, dia tu admin. Tapi yang dia nak ni dia nak gelincirkan sikit. Nampak duduk paling depannya. Kau ingat kau bagus Kau punya butang baju Melayu lagi banyak daripada penceramah. Penceramah satu je kau sampai 5. Kau tunggu Kau tunggu. Dia akan cocok tuan-tuan. Jadi agak-agak macam nak kena cocok dengan setan tu. Astaghfirullahalazim. Yang laungkan azan tadi sedap. Tapi jaga-jaga habis-habis macam TV. Azan macam TV ni. Jangan. Dia ini semua haza min fadli rabbi. Dia kena ada bahasa tasawuf lah sikit. Nampaklah awak tu orang masjid. Cakap tu kadang tu biasa kita keturunan Jamal Abdillah. Cakap tak kena. Kadang-kadang tak apalah. Jangan sombong. Manusia sombong ni banyak. Jadi kalau nak dapat kelebihan Allah angkat darjat, jadilah manusia tawaduk. Saya pernah jumpa ada hamba Allah ni. Saya singgah dekat satu RNR. Singgah semayang. Habis semayang, saya pun keluar, ikat tali kasut. Tiba ada orang menyapa saya. Assalamualaikum Ustaz. Saya pun waalaikumsalam. Allah. Saya nak sebut apa? Sebab orang yang menyapa saya itu, segala pangkat ni semua dia. Profesor dia, emeritus dia, datuk dia, ustaz pun dia, semua dia. Tapi belum saya tak tahu apa aku nak panggil datuk ke prof ke apa, emeritus ke apa. Semua dia. Belum apa-apa saya nak cakap, dia dulu cikgu daripada ni Kenuri. Ada Kenuri tadi, saudara ada buat Kenuri. Dia bahasakan dia tu cikgu. Allah. Profesor Siddiq Baba. Arwah, Allah yarham. Hebat dia. Dia ulama yang sangat tawaduk. Dia punya jawatan dia panjang, tapi dia bahasakan dia cikgu. Kalau tuan-tuan pernah dengar kuliah-kuliah dia, kadang-kadang dia bahasakan dia cikgu. Ada orang jawatan tak panjang pun sibuk. Dah. Kita ambil kesedaran sajalah. Orang tawaduk ni biasa Allah angkat darjat. Itu je satu. Yang kedua, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, berkemungkinan orang-orang yang meninggal ini Allah angkat darjat walau dia tu biasa-biasa saja. Berkemungkinan perangai kedua dia adalah al-hilmu. Apa makna al-hilmu? Al-hilmu ini maknanya, kalau orang tu nama Halim pun dia, Helmi pun dia, orang yang penuh dengan kelembutan. Dia bukan lembut-lembut tak tentu arah ni, bukan. Mari kat kita, Ustaz. Bukan. Ustaz ni Allah. Tu bukan, tu lembut lain, tu kena celup tepung. Ini lembut di sini maknanya dia seorang yang sangat santun,
Maknanya senang faham ginilah. Orang yang cermat. Apa barang kalau duduk di tangan dia, macam mana dia dapat, macam itulah dia bagi balik. Kita kan ada orang jenis tangan pemusnah. Ada barang, dia kata dia nak pinjam. Kau nak pinjam? Tak payah. Kau pinjam pada orang lain. Aku kalau bagi kau pinjam barang itu, berarti itulah kali terakhir aku tengok barang tu. Engkau tak payah. Engkau bukan reti jaga. Itu maknanya orang macam tu dia tak ada al-hilmu. Dia bukan orang cermat. Dia orang cermat ni dengan barang dia cermat, cakap cermat, komen cermat, dia cermat, santun punya orang. Dia ada dalam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, Nabi pernah puji seorang sahabat. Kata Nabi, innaka nama sahabat tu apa? Asyaj bin Abdul Qais radhiyallahu an. Khaslataini, ada dua sifat pada engkau ini, yuhibbuhumallah. Engkau ini ada dua perangai, Allah cinta sungguh dengan engkau ni. Maknanya tuan-tuan, kalau kita pun buat perangai yang sama dengan kita pun Allah sayang. Apa dia? Kata Nabi, perangai Asyaj bin Abdul Qais ini dua. Pertama, al-hilmu, lemah lembut, cermat, bagus, santun orang dia. Dan yang kedua, wal anatu, engkau ini jenis orang yang bertenang-tenang, bukan gopoh, kelang kabut, lorat, bukan jenis orang yang kelang kabut lah, senang faham. Mari isu apa-apa sibuk nak react dulu, sabar dengar dulu, nak bagi respon panjang. Tahu-tahu hasbuna Allah, saya mohon maaf, saya lepas cakap. Sabar dengar. Ada orang kan kelang kabut, sibuk macam tu. Jadi nak jadi manusia yang diangkat darjat, jadilah kita orang yang cermat, lemah lembut. Begitulah sebaiknya. Dua. Yang ketiga, kata Imam Junaid Al-Baghdadi adalah berkemungkinan manusia tersebut bersifat apa? As-sakha. Apa makna as-sakha? Iaitu dia ini bersifat pemurah. Pemurah. Maknanya dia sepanjang hayat dia hidup ni, Allah banyaknya sedekah. Yang anak yatim, yang ibu tunggal, mangsa banjir, memang dia lah suka menolong. Tu yang kadang-kadang orang tu bila dia meninggal, marilah orang daripada mana-mana datang, Assalamualaikum, kami ni daripada ni, kami sekadar nak nak ucap terima kasih lah, arwah ni dialah yang bantu kami. Isteri pun terkejut, saya tak pernah tahu pun dia. Oh ya, suami puan nangis dulu. Itu memang sebab sungguh. Maknanya dia memang baik sungguh. Dia memang ada orang macam tu. Dia buat kebaikan, dia tak nak sibuk-sibuk nak bagi tahu orang. Tak ada nak hashtag dan sedekah, dan sedekah, dan infak, dan wakaf. Tu dia sebenarnya nak wakaf ni, nak sedekah apa silakan. Tapi kalau nak tunjuk atas niat-niat yang sepatutnya tak apa. Jangan niat-niat nak menunjuk ke orang, kau ada. Tak payahlah. Kau tak kat RM1 pun malu ke orang lah. Kan? Jadi as-sakha ni maknanya pemurah. Tapi jangan pula masa orang tu meninggal, mari pula perempuan, dia kata sebenarnya saya lah isteri kedua. Baru nak angkat darjat, turun balik nanti. Aduh. Tapi jadi kes itu ada satu jenazah tu, isteri dia menangis. Oh abang, sialah sedih suami meninggal. Sekali datang perempuan mengaku kata tu bini nombor 2, rupa selama ni kahwin diam-diam, dia tampar jenazah suami dia. Iya. Jadi tuan-tuan jangan kalau nak buat cara elok, legal, jangan illegal. Bincang elok, benda boleh bincang. Tak tahulah bincang pakai parang ke pakai pen, saya tak tahulah tu bincang. Aduh, banyaknya parang yang saya tahulah. Tu. Jadi manusia yang pemurah. Insya-Allah lah darjat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan yang keempat, manusia yang Allah akan angkat darjat dia walau dia biasa-biasa je pun. Apa sifat dia? Husnul khuluq. Apa makna husnul khuluq? Baik, comel, akhlak, budi pekerti. Dia ni memang orang baik. Tapi itulah makna akhlak baik ni luas sangat, banyak sangat. Senang. Imam Hasan Al-Basri menyenaraikan,
Tanda paling jelas engkau nak tahu engkau ni orang baik ke tidak, tengoklah pada sifat-sifat ini. Tiga ni ada tak kat tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ada tiga ni, maknanya tuan-tuan ni akhlak baik lah. Apa? Kaful aza, bazlun nada, talaqatul wajhi. Apa maksudnya? Talaqatul wajhi ni bermanis wajah. Orang dia kalau muka manis, itu tanda akhlak baik. Baik itu kalau orang yang berniaga, dia bermanis wajah ni seolah-olah macam pelaris lah, pelaris yang halal lah. Dia senyum, silakan jemput duduk, nak makan apa, minum apa, banyak macam tu. Tapi banyak yang buat macam tu kedai tom yam. Itu yang orang masjid suka sangat pergi tu. Makan gapo be, makan gapo be. Ambo lapar pula. Lapar pula. Dia kenyang tapi mari hak comel pula marah pula. Dia senyum, itu penarik rezeki. Yang keduanya apa? Bazlun nada, suka tolong orang, suka bantu orang. Itu tanda akhlak baik lah, suka tolong orang. Dan yang ketiga, kaful aza, menahan diri dari menyusahkan orang. Itu tanda tuan-tuan ni orang baik lah. Dan saya ni tak baik sangat ustaz. Tak apa, asalkan kau hidup jangan susah kau orang. Tu maknanya kau baiklah tu. Baiklah tu. Jangan susah kau orang. Tuan-tuan datang ke masjid, bagus. Susun selipar elok-elok. Jangan diterajang selipar penceramah tu. Sian masuk dalam longkang. No? Penceramah ni memang dia sabar. Tapi tak larat beli selipar baru dah tuan-tuan. Orang masjid pun bagus. Waktu selipar penceramah tu hilang, orang masjid tu tanya, kenapa ustaz selipar hilang? Tak apa ustaz, Allah akan ganti. Ya betul. Dia pula ceramah ke kita. Saya suka sangat orang macam tu. Kan? Jadi janganlah menyusahkan orang hidup tu. Tuan-tuan datang, parking elok-elok. Saya tahu di Kuala Lumpur ni cabaran parking. Parking ni lah yang boleh memporak-perandakan persatuan penduduk lah, apa semua boleh jadi gaduh lah, agak kopiah je pengawam, janggut apa kena. Apa kena mengena parking dengan janggut? Tapi bila nak marah kan, semua berkait. Nama je orang masjid, parking tak senang. Jangan macam tu. Kita pun sama, kena tolonglah jangan menyusahkan orang. Itu je lah nak beritahu. Tuan-tuan kok-koklah parking tu, parking penuh tapi kena blok orang. Letaklah nombor telefon ke apa kan. Kalau kereta-kereta zaman dulu, sekarang banyak foot brake. Kalau dulu pakai handbrake kan. Turunkan handbrake tu. Senang orang tolak ke sungai. Tu. Yang penting tak menyusahkan orang. Tu je lah. Tuan-tuan tak menyusahkan orang, itu pun dikira sebagai akhlak yang baik. Boleh tuan-tuan ya? Wallahu'alam. Cukuplah sekadar ini saja sembang-sembang kita malam ini. Moga-moga bermanfaat dan moga-moga umur kita yang Allah anugerahkan ini barakah, berkat. Berkat untuk kita, berkat seisi keluarga dan berkatlah untuk ahli qaryah kita. Maknanya selagi kita hidup, ahli qaryah pun tumpang manfaat kita. Adanya kita itu adalah manfaat kepada seluruh umat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkanlah dosa ibu ayah kami, ampunkanlah dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan kami diterima oleh-Mu ya Allah. Pada malam yang penuh berkat ini ya Allah, kurniakanlah kami husnul khatimah, kematian yang mulia ya Allah, dan roh kami diseru dengan panggilan yang manja di sisi-Mu ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, panjangkanlah umur para penderma, orang yang suka bersedekah, orang yang tak pernah kedekut akan harta mereka. Limpahkan mereka dengan keluasan rezeki,
dijauhkan daripada sebarang kemudaratan, malapetaka dan penyakit-penyakit ya Allah. Hanya Engkau lah ya Allah tempat kami memohon. Engkau maha kaya, kami serba miskin ya Allah. Kami serba lemah, Engkau maha kuat ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan semua, ada sikit makluman kalau ada siapa yang berminat, di bawah sana nanti ni selesai semualah. Di bawah sana tu nanti saya ada bawa buku, kalau ada siapa yang berminat nak dapatkan. Yang mana buku-buku yang saya bawa tu adalah merupakan himpunan nota-nota ceramah saya. Saya ingat saya sejak 2014 lah yang saya himpunkan menjadilah buku pelbagai tajuk. Jadi kalau siapa yang berminat untuk nak dapatkan, ada di bawah sana. Juga saya ada bawa minyak kasturi kijang. Biasa jual online, ni kita ada bawa pun ada juga. Siapa minat pun boleh dapatkan di bawah sana. Terima kasih pihak masjid, semua jemaah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu